Santok kecewa prestasi pemain naturalisasi. Kuala Lumpur, legenda bola sepak kebangsaan Datuk Santok Singh meluahkan rasa kecewa dengan prestasi yang ditonjolkan barisan pemain naturalisasi negara dalam dua aksi persahabatan antarabangsa baru-baru ini yang menyaksikan keputusan tidak memihak kepada skuad Harimau Malaya. Bekas tonggak pertahanan Selangor itu juga turut mempersoalkan keperluan mengambil pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan yang menurutnya tidak memberikan impak yang besar kepada prestasi keseluruhan pasukan. Mereka kalah 0-2 kepada Bahrain, jadi apa perlunya bawa masuk pemain naturalisasi untuk bermain? Dulu tanpa pemain naturalisasi pun Malaysia layak ke Sukan Olimpik. Sekarang bawa mereka pemain naturalisasi pun tidak boleh bantu catat kemenangan. Saya tidak marah pada mana-mana pihak, tapi saya marah kenapa mereka pemain naturalisasi tidak beraksi seperti di Liga Super yang menyaksikan mereka berjaya memikat hati untuk dinaturalisasikan. Bermainlah demi rasa cinta kepada negara, katanya hari ini. Santok 68 yang merupakan antara watak penting dalam kejayaan skuad negara layak ke Sukan Olimpik Moskow 1980 kemudian menarik diri sebagai membantah pencerobohan Soviet Union ke atas Afghanistan. Mengakui beliau tidak menggemari idea pengambilan pemain naturalisasi beraksi dalam skuad kebangsaan karena memikirkan peluang dan nasib pemain tempatan. Apa yang akan terjadi kepada pemain-pemain tempatan kita yang berlatih bersungguh-sungguh untuk menyarung jersey negara? Untuk siapa mereka bermain lagi kalau bukan pasukan negara, katanya. Skuad kendalian Ketua Jurulatih Tan Chen Ho tewas 1-4 kepada Kuwait dalam aksi pemanasan badan di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE Ahad lepas sebelum tunduk 0-2 kepada Bahrain dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Nasional Bahrain Rifas semalam. Bagaimanapun pemain naturalisasi baru negara itu kelahiran Brazil, Guilherme de Paula 34, berjaya mencatat nama sebagai penjaring ketika pertama kali menyarung jersey kebangsaan pada aksi menentang Kuwait. Dua perlawanan tersebut diadakan sebelum Malaysia memulakan kempen saingan kumpulan G pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang UAE pada Kamis ini di Stadium Zibil, Dubai. Cheng Ho menyenaraikan ketiga-tiga pemain naturalisasi negara, pemain tengah Newcastle Jet, Liridan Krisniki, pemain Johor Darul Takzim JDT, Mahamadou Sumare dan Di Paula JDT. Dalam senarai 25 pemain skuad negara pada kempen kelayakan kali ini. Sementara itu, seorang lagi legenda bola sepak negara Khalid Ali berkata, perbezaan prestasi di antara skuad kebangsaan dan dua pasukan lawan disebabkan oleh jumlah perlawanan yang telah diharungi oleh ketiga-tiga pasukan sejak penularan pandemik pada COVID-19 awal tahun lalu. Beliau berkata skuad negara yang tidak mempunyai aksi perlawanan sejak November 2019 itu dilihat bergelut untuk mencapai tahap prestasi terbaik dalam setiap perlawanan, dan daripada dua perlawanan berkenaan banyak yang boleh dipelajari dan diperbaiki. Banyak kita boleh belajar dalam dua perlawanan itu, dan satu daripadanya ialah kekurangan dari segi hilang penguasaan bola. Selain mudah off position, kesilapan lebih jelas mudah berlaku selepas memasuki menit ke-60 permainan, dan ini hanya disebabkan kurang kecergasan, katanya. Bekas penyerang prolifik skuad negara dalam kempen kelayakan Sukan Olimpik Moskow 1980 itu juga menggesa kelemahan itu segera diperbaiki supaya tampil lebih bersedia ketika turun menentang UAE dalam misi meraih kemenangan. Selepas aksi menentang pasukan UAE bimbingan pengendali Belanda Bert van Marwijk, skuad kebangsaan akan menamatkan baki saingan kumpulan G. Kempen kelayakan itu berdepan Vietnam dan Thailand masing-masing pada 11 dan 15 Jun di Dubai.